Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali ke sekolah pada tahun 2021. Okey, cikgu ingin memperkenalkan diri cikgu Zamri, ya, mengajar sains. Okey, pada tahun ni, pada 2021 ni, cikgu akan mengajar kelas 4 kelas. Ya, sebab itu cikgu tak dapat nak mengadakan Google Meet bersama awak semua. Cikgu khawatir ada yang tak dapat masuk, ya, semasa Google Meet tu, ya, kerana maksimum peserta ataupun murid hanya 100 orang sahaja. Jadi kalau 4 kelas dah melibatkan lebih daripada bilangan yang ditetapkan, ya, ataupun bilangan yang ditetapkan dalam Google Meet. Okey, kelas-kelas yang cikgu ajar pada tahun 2021 adalah 4C, 4Z, ya, 4 Zamrud, 4 Firuz dan 4 Idaman. Jadi 4 kelas ni akan bersama saya sepanjang tahun, ya, insya-Allah pada tahun 2021. Ya, cikgu mengucapkan selamat berkenalan kepada semua kelas murid kelas 4 kelas ni, ya, kerana cikgu juga mengajar di tahun 6. Jadi oleh sebab itu cikgu minta maaf kepada semua, sebabnya cikgu tak boleh nak membuat Google Meet, ya, untuk kelas tahun 4, murid di kelas tahun 4, sebab saya akan membuat Google Meet hanya untuk tahun 6. Jadi oleh yang demikian cikgu rekodkan video ini untuk panduan, ya, kepada semua murid-murid, ya, 4 kelas ini. Okey, dan cikgu juga ucapkan selamat kembali ke sekolah, ya, walaupun dalam norma baru, ya, dalam talian sahaja. Okey, tapi saya harap kita masih lagi dapat belajar seperti biasa. Okey, untuk murid semua, okey, yang cikgu pegang ni adalah, ya, buku teks tahun 4. Yang mana semua di kalangan kamu belum ada lagi buku ni sebab, ya, tak sempat ke sekolah lagi, kan? Okey, cikgu tunjuk dulu. Ini adalah buku teks tahun 4. Okey, tapi sebenarnya dah ada dalam apa? Dalam link yang secara digital, ya, buku teks secara digital. Okey, untuk yang pertama, okey, kandungan pelajaran yang pertama untuk tahun 4, okey, iaitu unit 1, cikgu dah siapkan dekat sini, iaitu kemahiran unit 1, kemahiran saintifik. Ya, kita akan belajar dan juga berkenalan dengan apa yang dimaksudkan dengan kemahiran saintifik. Okey, maksudnya adalah kemahiran saintifik ni dalam sains, ya, adalah kemahiran yang diamalkan semasa membuat eksperimen atau penyiasatan. Jadi kalau dalam mata pelajaran sains tak buat eksperimen, bukanlah, ya, kita belajar sains lah, ya. Maksudnya kena ada eksperimen, kena ada penyiasatan. Sebab itu kemahiran saintifik ini diperkenalkan awal-awal, ya, sebelum awak masuk kepada topik yang lain. Okey, kita perkenalan dulu kemahiran saintifik. Baik. Sebenarnya kemahiran saintifik ni boleh dibahagi kepada dua, ya, dua kemahiran, iaitu yang pertama ialah kemahiran proses sains atau dikenali sebagai KPS. Kalau cikgu panggil sebutkan KPS, maksudnya kemahiran proses sains. Okey. Dan kemahiran yang kedua di bawah kemahiran saintifik adalah kemahiran manipulatif. Okey, cikgu ulang, kemahiran manipulatif ataupun KMS. Alright? Okey, untuk kemahiran proses sains KPS ni ada 12 kemahiran. Ada 12 kemahiran. Okey, yang pertama ni selalu di mana cikgu rasa awak dah biasa dan dah pernah mendengar, ya, kemahiran proses sains ni dari tahap 1 lagi, ya, tahun 2 dan tahun 3 tahun lepas.
Okey, manakala tahun 4 ni dia sambung balik, dia ulang balik supaya awak lebih faham dan juga tahu cara nak menjawab. Okey, dalam ujian dan juga dalam soalan-soalan yang terdapat eksperimen ataupun membuat penyiasatan dalam latihan yang cikgu sediakan. Okey. Baik, yang pertama sekali, kemahiran proses sains memerhati. Yang ini dari darjah 2 pun awak dah biasa dengar, biasa buat, biasa tengok perkataan memerhati ni. Okey, yang kedua mengelas, yang ketiga mengukur dan menggunakan nombor, yang keempat membuat inference. Okey, yang kelima meramal dan yang keenam berkomunikasi. Okey, yang cikgu bintangkan ni ada 6 kemahiran proses sains ni telah pun awak belajar di tahun 2 dan tahun 3. Okey, manakala sambungan daripada pelajaran tahun 2 tahun 3 yang tahun lepas, okey, ataupun 2 tahun lepas yang awak belajar sains disambung semula untuk pelajaran tahun 4 yang mana ada 6 lagi kemahiran proses sains yang perlu dipelajari. Okey, yang pertama, yang ketujuh, selain daripada yang 6 tadi, sambungan yang ketujuh yang awak akan belajar menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, yang ke-8 mentafsir data, ke-9 mendefinisi secara operasi, yang ke-10 mengawal pemboleh ubah, 11 membuat hipotesis dan 12 mengeksperimen. Jadi kesemua di bawah kemahiran proses sains ni ada 12 kemahiran. Okey, kita balik kepada kemahiran manipulatif. Baik, manakala kemahiran manipulatif ni ada 5 kemahiran sahaja. Kalau KPS 12, KMS kemahiran manipulatif ada 5 sahaja. Okey. Baik, tapi cikgu nak memperkenalkan jugalah apa yang di bawah kemahiran manipulatif ni. Okey, yang pertama ialah yang nombor 1 ni. Okey, cikgu tak tulis sebagai panjang. Jadi awak semua nota saya dah masukkan dalam Google Classroom. Jadi awak boleh buka Google Classroom dan dia akan ada nota yang cikgu bagi dalam tu yang berbentuk macam ni. Okey, boleh buka selepas video yang saya bekalkan ni. Okey. Okey, A, kemahiran manipulatif di bawahnya adalah menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan dengan betul. Okey, kalau sains mesti menggunakan peralatan sains dengan betul. Bagaimana kita nak menggunakan termometer, bagaimana kita nak menggunakan kanta pembesar, bagaimana kita nak menggunakan penimbang yang betul dan sebagainya. Okey. Baik, yang kedua ialah melakarkan spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Lakar maksudnya kita melukis. Sama maksud dengan melukislah. Okey. Baik, melukis contohnya melukis haiwan, serangga, lipas, belalang contohnya, Jadi maknanya melukis ni atau melakarkan spesimen, peralatan contohnya macam mana kita nak lukis termometer, macam mana kita nak lukis bikar, dan sebagainya, dengan betul. Jadi maknanya kita di bawah kemahiran manipulatif. Okey. Yang ketiga, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Okey, jangan guna bahan-bahan yang diberi dalam makmal, contohnya dalam bilik sains, guna sewenang-wenangnya. Okey, kita perlu guna dengan cara yang cermat, guna cara yang betul, ikut arahan guru sains awak Okey, semasa membuat uji kaji. Okey, yang keempat, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Di mana kita nak simpan, ada tempatnya. Bikar ada di tempat bikar, khas untuk bikar, dan alatan-alatan sains ni, Sebab kebanyakan alatan sains ni diperbuat daripada kaca, yang mudah pecah. Okey, jadi kita simpan baik-baik selepas kita gunakan.
Okey, dan yang kelima, membersih peralatan dan bahan saiz dengan betul dan selamat. Selepas kita guna, kita bersihkan. Ya, kita keringkan. Kalau bika tu basah dengan air, kita tuang air, buang air dalam sinki dan kita keringkan dengan tualang. Okey, jadi bermaksud kemahiran manipulatif ni kita gunakan ya apabila sebelum menjalankan uji kaji, semasa dan juga selepas. Itu dimaksudkan dengan kemahiran manipulatif. Okey, apa kepentingan kemahiran proses saiz ni? Okey, ianya sangat penting. Okey, kenapa? Sebab di tahun 4 ni, ya, kalau ujian khasnya ada 2 kertas ujian, ya, kertas 1 dan kertas 2. Jadi kemahiran proses saiz ni biasanya akan disoal, okey, dalam kertas 2 dan ada juga disoal dalam kertas 1. Jadi maknanya perlu faham. Sebab itu unit yang pertama dalam buku teks tahun 4 ni adalah mengenali kemahiran saintifik. Okey? Jadi kita akan belajar kemahiran saintifik ni dalam satu persatu. Okey? Dalam masa norma baru ni, sama ada secara saya bagikan pelajaran dalam video ataupun kalau Google Meet memang tak boleh lah, sebabnya saya khawatiri ramai yang tak dapat nak join ataupun masuk semasa saya mengajar di dalam Google Meet. Okey, saya minta maaf terlebih dahulu. Saya buat video ni, pembelajaran ni khas untuk tahun 4 yang kelas yang cikgu ajar, ya, kerana ada 4 kelas, ya. Okey. Baik. Okey, saya tak teruskan kepada yang 6 sini dulu. Okey, kemahiran proses saiz yang pernah awak pelajari di tahun 4. Okey, cikgu tak nak ambil masa yang lama untuk menerangkan, sebabnya setiap nota ni saya masukkan dalam Google Classroom. Okey, selepas ni awak boleh tengok Google Classroom. Okey, awak buka file, ya, dan boleh print keseluruhan file yang saya bagi. 2 ni, ada 2 ya file yang saya bagi. Print dan simpan. Ya, baca, mesti bacalah, dan simpan dalam file khas. Ya, supaya kita apabila kita bersekolah seperti biasa nanti, semua nota-nota ni okey dah ada. Okey, semua nota ni dah ada dan tidak hilang. Okey. Baik. Yang pertama sekali, okey. Daripada memerhati, mengelas, mengukur dengan menggunakan nombor, membuat inference, norama dan berkomunikasi ni. Okey, dalam nota ni ada satu persatu dijelaskan. Okey, saya ulang untuk 6 sahaja hari ini. Ya, dan kita akan sambung 6 lagi kemahiran proses saiz pada minggu hadapan. Ya, pada hari Selasa. Kita akan masuk pada 6 lagi kemahiran proses saiz, ya, ataupun KPS. Baik, memerhati maksudnya adalah, alright, semua di dalam nota ni. Okey, cikgu cuma jelaskan sedikit. Baik, proses mengumpul maklumat tentang objek atau fenomena yang berlaku dengan menggunakan deria. Apa deria kita? Ya, menggunakan deria itu adalah pemerhatian. Okey, sama ada kita menggunakan deria mata kita, penglihatan, okey, untuk melihat warna, untuk melihat ciri fizikal dan sebagainya. Okey, guna deria hidung ataupun membau. Kita nak gunakan, ya, kalau katakan apa bahan yang kita gunakan, contohnya makanan ke, ya, minuman ke, ya, kita bau, ya, kita menggunakan deria hidung. Itu juga termasuk dalam, ya, kemahiran memerhati. Ya, okey. Rasa,
Berasa dengan apa? Rasa dengan lidah. Ya, sama ada masam, manis, ya, pahit dan sebagainya, ya. Okey, sentuh. Okey, kita menyentuh sesuatu, ya, dengan menggunakan kulit. Ya, sama ada sentuhan licin, sama ada tajam, panas ataupun sejuk. Okey. Baik, dan yang kelima, mendengar. Sekarang maknanya awak selain daripada melihat cikgu, awak juga mendengar apa yang cikgu cakapkan. Okey, 5 deria ini di bawah kemahiran memerhati. Okey, tetapi tidak semua eksperimen atau uji kaji menggunakan kelima-lima deria ni. Yang ada hanya 2 ataupun 3 daripada 5 deria tu. Bergantung kepada jenis aktiviti ataupun jenis uji kaji yang cikgu sains awak bagi pada awak. Ya. Okey. Yang kedua, mengelas. Okey, mengelas ni senang. Okey, dari tahun 2, tahun 3, ya, dah biasa dah. Okey, apa maksudnya? Ialah mengumpul ataupun mengasingkan. Kumpul atau asing, ya. Ataupun mengkategorikan objek mengikut sifat dan ciri yang sama ataupun ciri yang berbeza. Okey, contohnya senang saja. Awak belajar haiwan. Okey, bukan semua haiwan sama. Ada yang berkaki, ada yang tak berkaki. Jadi kita kumpulkan haiwan berkaki, ya, kumpulkan dalam satu ciri. Haiwan yang tidak berkaki kita kumpulkan dalam satu ciri yang lain. Jadi maknanya mengumpul tu sudah sudah menunjukkan bahawa ianya adalah kemahiran proses sains mengelas. Ya, banyak contoh-contoh yang lain. Tak apa, dalam nota yang cikgu bagi ni ada beberapa contoh, jadi awak tolong baca lepas ni. Okey. Mengukur dengan menggunakan nombor. Nombor tahu? Okey, nombor 4, nombor 5, nombor 3, nombor 1. Maksudnya kita menggunakan apa nak mengukur? Mesti ada alat. Contohnya pembaris. Okey, kita guna pembaris untuk ukur berapa sentimeter, berapa panjang, ya, papan putih ni. Berapa kelebaran, ya, papan putih ni. Dan sebagainya. Berapa ketinggian kita. Itu maknanya mengukur dan menggunakan nombor. Apa-apa sahaja yang menggunakan alat ukuran. Contohnya pembaris, contohnya penimbang. Untuk ukur apa penimbang? Untuk mengukur jisim badan, ya, kita. Isi padu, ya, mengukur isi padu air dalam silinder penyukat, dalam botol, ya, mengukur masa, ya, pukul berapa, jam dari mana, dari mula pukul berapa dan berakhir pukul berapa. Dan juga suhu. Awak selalu scan top, kan, setiap pergi kedai, tempat-tempat sekarang, kena scan suhu. Itu juga disebut mengukur menggunakan nombor. Okey, baik, setakat ni boleh faham? Okey, sekarang kita balik kepada yang keempat. Baik, membuat inference. Inference. Ramai murid inference. Tak ingat inference. Okey, tak apa, cikgu ingatkan semula. Inference adalah sesuatu yang kesimpulan awal. Ya, kesimpulan awal yang munasabah. Okey, yang mungkin betul ataupun tidak betul, ya, untuk menerangkan sesuatu peristiwa yang diperhatikan. Okey, itu maksudnya inference. Maksudnya, okey, katakanlah okey, cuaca hari ni panas, kan? Okey. Baik, okey, sorry. Contohnya apa yang paling senang, ya. Okey, awak tidak datang ke sekolah. Contohnya Ali tidak hadir ke sekolah. Okey, berikan inference kamu. Maksudnya inference ni kita berikan sebab.
Oh, awak sebagai kawan baik, ya, tapi jauh daripada rumah Ali, awak katakan, oh, cikgu, Ali tidak datang ke sekolah kerana dia jatuh basikal semalam. Kan? Okey. Tapi tak semestinya jawapan awak tu boleh diterima oleh cikgu bulat-bulat. Cikgu telefon, ya, ibu ataupun ayah adik Ali ni, kenapa Ali tak datang sekolah hari ni, puan? Oh, Ali demam lah. Jadi maknanya adakah inference tadi betul? Tidak tepat. Yang setepatnya apabila ibu Ali tadi menjawab Ali tidak hadir ke sekolah kerana dia demam. Itu adalah inference. Jadi maknanya inference ni kadang-kadang kita tengok pada situasi, tengok pada keadaan. Kadang-kadang kita bagi inference tu boleh diterima, tepat. Kadang-kadang ianya umum. Jadi itu adalah inference. Okey. Jadi inference ni tak apa, cikgu akan terangkan sedikit sebanyak sebab memerhati dan membuat inference ni ada hubung kait. Ya, dalam peribahasa katakan seperti apa? Isi dan kuku. Dia tak boleh lari. Selepas memerhati mesti ada inference. Kebiasaan soalan. Okey. Jadi kita bagaimana kita nak menjawab? Okey, sabar. Kita banyak masa lagi bersama. Cikgu akan terangkan satu persatu. Hari ini cikgu nak tunjuk dulu apa yang dimaksudkan dengan kemahiran saintifik, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Okey. Baik, seterusnya yang kelima, meramal. Membuat ramalan. Okey, meramal ni maksudnya membuat jangkaan awal ramalan tentang sesuatu. Contoh, hari ini panas. Cuaca hari ini panas. Ramalkan cuaca hari ini hari apa? Hari Rabu, kan? Ataupun hari Khamis esoknya, ya. Baik, hari Isnin, hari Selasa cuaca panas. Hari cerah. Hari Rabu cuaca cerah. Apakah ramalan awak untuk hari esok? Hari Khamis. Okey. Jadi maknanya ramalan juga tak semestinya tepat. Kadang-kadang dia bergantung pada keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu. Kan? Esok hujan. Jadi maknanya ramalan kita sama ada tepat ataupun tidak, bergantung kepada ramalan sebelum-sebelumnya. Tapi dalam soalan biasanya meramal ni dia ada nombor. Okey, nanti saya akan terangkan. Okey, 2, 4, 6. Apakah nombor selepas 6? Apa jawapannya? Apa ramalan awak? Mestilah 8. Kerana perbezaannya 2, 2, 2, 2. Okey, 2. Selepas 2, 4. Selepas 4, 6, 8. Maknanya perbezaan 2, 2, 2, 2 tu kita dapat meramalkan apa nombor yang seterusnya berdasarkan pada perbezaan yang sama. Okey, itu membuat ramalan. Okey. Dan seterusnya yang keenam untuk minggu ini, ialah berkomunikasi. Okey, berkomunikasi maksudnya menerima atau memilih atau menyusun dan mempersembahkan maklumat dan idea dalam bentuk tulisan. Okey, kita bercakap ni, berkomunikasi dah ni. Walaupun awak di rumah masing-masing, cikgu di rumah cikgu, tapi oleh kerana ada peranti yang menghubungkan kita, kita boleh berkomunikasi. Tapi satu hala sahaja. Kalau cikgu buat Google Meet mungkin boleh 2 hala, guru dan murid. Tapi sekarang guru sahaja berkomunikasi. Okey. Baik. Bercakap juga berkomunikasi. Bercakap dengan kawan, bercakap dengan ahli keluarga awak, bercakap dengan ibu, bercakap dengan guru, itu berkomunikasi juga. Ataupun kita tengok pada jadual. Jadual, graf, gambar rajah yang diberi
ataupun model. Itu juga di bawah berkomunikasi. Kita tengok jadual. Jadual contohnya jadual kelas. Siapa bertugas hari Isnin, siapa menyapu sampah, siapa yang membuang sampah, memadam papan tulis. Ya. Jadi kita berkomunikasi apa? Kita membaca ya hasil daripada apa yang di dalam carta tadi ya, dan kita faham. Jadi itu maksudnya berkomunikasi. Okey. Jadi untuk minggu ini sehingga berkomunikasi ya ataupun kemahiran proses sains 1 hingga 6 cikgu terangkan, manakala kemahiran proses sains ataupun KPS 7 hingga 12 kita akan jumpa pada hari Selasa minggu depan. Okey. Baik, cikgu sekali lagi ingin ingatkan nota. Okey, tolong ya, kalau siapa yang tak ada masalah printer dekat rumah boleh printkan. Okey, simpan, baca dan simpan dalam file. Okey, kalau dah ada buku nanti buka sekolah, awak dah beli buku dan sebagainya, kita akan tampal satu persatu dalam buku nota sains. Okey. Baik. Dan sebelum cikgu lupa juga, kemahiran di bawah unit 1 ni, yang ini ya. Okey. Di bawahnya kalau awak tengok bawah print, dia akan keluar satu lagi kertas, ada 2 kertas. Baik, yang ini perlu dilengkapkan. Ya, kemahiran saintifik ni perlu dilengkapkan seperti ini. Seperti yang tunjuk cikgu. Cikgu dah tunjukkan depan ni. Cuma jangan buat dua macam ni lah. Memerhati sini, menggunakan perhubungan luar masa, teruskan ke bawah sampai 12 kemahiran proses sains. Okey. Dan lengkapkan juga kemahiran manipulatif. Okey, ada 5, lengkapkan. Di mana dapatnya jawapan untuk kemahiran manipulatif ya, pada nota yang ini. Ya. Okey, tengok nota ni, tulis dalam bentuk peta pokok. Okey, penuhkan peta pokok ni, lengkapkan, dan juga jangan lupa jawab juga soalan B ni. Okey, apakah yang dimasukkan dengan kemahiran saintifik? Okey, sampai ini sahaja. Okey, saya akan berjumpa semula melalui video pembelajaran ya, insya-Allah pada hari Selasa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.